Norma Pasal Semasa Pendidikan PDPP Ambilan Jun Option Bahasa Melayu Bulan 2. Baiklah, pada hari ini saya akan mengemukakan ataupun merungkaikan dua isu semasa berkaitan etika dan perundangan pendidikan. Mengabaikan hak pendidikan yang sewajarnya kami dapat. Tenaga, wang ringgit, masa yang telah dipersia-siakan guru yang membiarkan kami berbulan-bulan lamanya. Malaysia kini pada Disember 2020 melaporkan bahawa 3 pelajar melalui firma guaman Tetuan Rozana & Co memfailkan saman terhadap seorang guru bahasa Inggeris kerana didakwa gagal hadir ke kelas mereka di SMK Taun Busi, Kota Kinabalu, Sabah. Guru tersebut dikatakan tidak hadir ke kelas mereka selama 7 bulan sedangkan sesi pembelajaran bahasa Inggeris di kelas mereka sepatutnya berlangsung 3 kali seminggu sepanjang tempoh akademik 2017. Apabila peperiksaan semakin hampir, saya mula rasa tekan kerana saya tahu saya memang tidak pandai belajar sendiri dan Malah antara bulan Mac dan Julai, guru itu juga hadir ke sekolah secara tidak konsisten tetapi hadir ke kelas lewat dan meninggalkan kelas dengan lebih awal. Dia dengan sengaja gagal, menolak atau tidak mengindahkan untuk mengajar murid-murid mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan. Jinayah Rogol bukan gurauan. Itulah antara tajuk menarik di muka depan Sinar Harian hari ini. Susulan kes pendedahan video. Seterusnya, tahun ini Sinar Harian mendedahkan seorang guru mata pelajaran pendidikan jasmani di sebuah sekolah di Selangor didakwa bergurau keterlaluan kerana seperti menggalakkan pelajarnya melakukan perbuatan rokok. Saya rasa benda ni tak patut diterima oleh kebiasaan. Perkara ini sangat mengecewakan bila seorang guru yang kita berikan kepercayaan dan juga amanah untuk mendidik menjadikan perkara seperti ini satu perkara yang biasa. Perkara tersebut telah dilaporkan oleh seorang pelajar guru itu sendiri. Jelas pelajar tersebut pada mulanya pembelajaran berjalan lancar dan mereka berbincang mengenai kesedaran gangguan seksual serta cara-cara menjaga diri ketika menghadapi gangguan tersebut. Namun, perlahan-lahan gurauan itu dikatakan menjadi semakin pelik dan keterlaluan menyebabkan mangsa berasa tidak selesa, trauma dan takut. Baiklah, begitulah tadi sedikit perkongsian berkaitan isu yang terjadi melibatkan kes salah laku guru. Seterusnya, nanti saya akan bincangkan isu-isu ini dari sudut etika dan perundangan pendidikan. Untuk isi kandungan, kita ada pengenalan, kedua kod etika keguruan dan peraturan tata kelakuan dan tata tertib penjawat awam Malaysia, ketiga rasional peraturan dan tindakan tata tertib, keempat dua isu semasa dan prosedur tata tertib, kelima prosedur bukan dengan tujuan buang kerja, turun pangkat dan sebaliknya, keenam cadangan dan yang terakhir ialah kesimpulan. Guru adalah profesen yang sangat mulia dan sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat. Menurut Sanjani 2020, guru merupakan profesen ataupun pekerjaan yang memerlukan keahlian ataupun kita panggil kemahiran yang khusus dan tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang pendidikan. Dan menurut Burhan dan Sauga 2017, mutu sekolah sangat ditentukan oleh guru berkualiti berdasarkan 3 kemampuan iaitu kemampuan dari segi akademik, keterampilan dan juga sosial moral. Seterusnya, kita beralih kepada definisi. Untuk etika, etika ialah prinsip moral ataupun akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Kemudian, peraturan. Peraturan ialah segala sesuatu yang ditentukan dan harus dituruti atau patuhi. Dan yang terakhir ialah tata tertib. Peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi. Ketiga-tiga definisi ini adalah dari Kamus Dewan edisi keempat sendiri. Seterusnya,
Seterusnya kita akan beralih kepada Kod Etika Keguruan dan Peraturan Tata Kelakuan dan Tata Tertib Penjawat Awam Malaysia. Kod Etika Profesional Guru adalah peraturan untuk membantu guru yang profesional dalam mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub demi menjaga imej profesional. Menurut Rashid ETL 2018. Di sini terdapat 4 tanggungjawab yang perlu diperhatikan oleh golongan pendidik. Yang pertama ialah tanggungjawab terhadap murid, iaitu mengutamakan keselamatan dan kebajikan murid, kemudian menunjukkan cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik. Kemudian, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru perlu menghormati tanggungjawab utama ibu bapa, kemudian merahsiakan maklumat sulit yang diberikan oleh ibu bapa. Ketiga, tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Guru perlu berpegang pada tingkah laku yang sopan, menghormati masyarakat sekeliling. Tanggungjawab yang terakhir ialah tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Guru perlu berusaha sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin, bersungguh-sungguh serta mengekalkan sejajar dengan kemajuan iktisas dan sosial. Demikian, guru akan lebih peka terhadap kebolehan murid serta memahami pelbagai latar belakang dan budaya, jantina, umur atau peringkat perkembangan murid berpandukan Kod Etika Guru tadi. Seterusnya, mari kita lihat kepada statistik kes jenayah dan tata tertib Februari 2021 bagi warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk kes jenayah dan tata tertib yang akan saya sebutkan ialah tidak hadir bertugas dan gangguan seksual. Untuk tidak hadir bertugas, kes yang didapati tidak bersalah sebanyak 3 kes, dan untuk lucut hak emolumen 25 kes, untuk tangguh pergerakan gaji selama 3 ataupun 6 ataupun 9 hingga 12 bulan ialah 10 kes, dan turun gaji 1 hingga 3 pergerakan selama 12 hingga 26 bulan adalah 5 kes. Manakala untuk turun pangkat ada 2 kes dan buang kerja didapati 3 kes. Dan untuk gangguan seksual kita ada amaran. Amaran untuk 1 kes dan turun gaji 1 hingga 3 pergerakan selama 12 hingga 26 bulan ada 1 kes juga. Jika guru melanggar etika, maka ada elemen undang-undang yang perlu diselesaikan. Berikut ialah rasional, peraturan dan tindakan tata tertib. Pertama, untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan perkhidmatan awam amnya. Alis Putih 2016. Kemudian, bertujuan untuk menghukum supaya pegawai yang melanggar peraturan memperbaiki perilaku, dan yang terakhir, memelihara tingkah laku dan mengelakkan keraguan masyarakat terhadap perkhidmatan awam. Mari kita lihat kepada isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan. Di sini saya akan kupaskan 2 isu penting ataupun yang sering terjadi di Malaysia pada masa ini. Isu yang pertama ialah isu berkaitan guru tidak hadir ke kelas ataupun ke sekolah juga boleh dianggap sebagai guru ponteng kerja. Dan yang kedua ialah isu berkaitan dengan gangguan seksual yang dilakukan oleh guru sebagai kaki tangan awam. Di sini saya sediakan dengan 2 keratan akhbar dari media tempatan, iaitu Malaysia Kini dan Harian Metro, yang mengatakan cikgu disaman lagi kerana tak hadir ke kelas. Guru besar pun kaki ponteng.
Hal ini telah dijelaskan di dalam Peraturan 23 bahawa seorang pegawai tidak boleh tidak hadir bertugas tanpa cuti atau kebenaran ataupun tanpa sebab yang munasabah. Perbuatan ini boleh ditafsirkan sebagai melanggar peraturan seperti yang termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, iaitu seseorang pegawai tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya. Sebagai contoh, menguruskan perniagaan ataupun pelaburan sendiri, isteri, anak, saudara mara dalam waktu pejabat ataupun tugas rasmi. Bahkan, seseorang guru yang tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran ataupun tanpa sebab yang munasabah juga boleh dianggap sebagai tidak bertanggungjawab. Seterusnya, mari kita lihat kepada prosedur tata tertib dalam kes jika pegawai tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. Tata cara tindakan tata tertib ini adalah diperuntukkan di bawah Peraturan 29, 30 dan 31 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Untuk Peraturan 29-1, Ketua Jabatan hendaklah menyebabkan suatu surat dihantar kepada pegawai itu melalui pos berdaftar akuan terima dan mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas dengan serta-merta. Kemudian Peraturan 29-2, selepas sahaja surat itu diserahkan kepada pegawai, pegawai perlu melaporkan diri untuk bertugas. Namun, sekiranya pegawai tidak melaporkan diri atau tiada kabar, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan laporan kepada pihak berkuasa tata tertib, iaitu PBT. Untuk Peraturan 30-1, jika pegawai melaporkan diri bertugas dalam tempoh 7 hari, PBT hendaklah memulakan tindakan tata tertib. Peraturan 30-2, pegawai gagal hadir, maka pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja. Untuk Peraturan 31-1, pegawai yang didapati bersalah kerana tidak hadir bertugas tanpa cuti ataupun tanpa sebab, maka segala emolumen bagi tempoh pegawai tidak hadir akan dilucutkan. Harapkan pagar, pagar makan padi. Itulah peribahasa yang sesuai ditujukan kepada golongan pendidik yang menjadi pemangsa kepada murid. Mari kita lihat isu yang kedua, isu berkaitan dengan gangguan seksual. Di sini saya sertakan dengan 5 artikel yang berkaitan dengan gangguan yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Pelajar dakwah guru galak perbuatan rogol. Polis tahan bekas guru agama didakwa cabul pelajar. Guru pedofil hadapi 14 pertuduhan gangguan seksual terhadap 5 murid di Serian. Gangguan seksual pengetua dipindahkan ke PPD. Dan yang terakhir, guru didakwa 5 pertuduhan jenayah seksual terhadap remaja lelaki bawah umur. Hakikatnya, gangguan seksual ini bukan sahaja mendatangkan kesan yang buruk kepada murid sebagai mangsa, namun turut meninggalkan kesan yang cukup hebat kepada guru itu sendiri. Kerana gangguan seksual merupakan satu daripada perlakuan yang dilarang atau ditegah mengikut Peraturan 4A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, iaitu 4A-1, seseorang pegawai tidak boleh melakukan perbuatan bersifat seksual menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terhibur. 4A-2, bentuk perbuatan bersifat seksual adalah secara lisan, bertulis dan lain-lain. Untuk itu, perbuatan ini juga boleh ditafsirkan sebagai melanggar Peraturan 4-2. Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemar nama baik perkhidmatan awam.
Dan jika didapati bersalah, pegawai tersebut boleh dikenakan mana-mana satu atau apa-apa gabungan dua atau lebih hukuman bergantung pada tahap keseriusan kesalahan itu menurut peraturan 38. Hal ini kita boleh rujuk melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 22 tahun 2018 garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam. Seterusnya, mari kita lihat prosedur tata tertib pegawai dipertuduh dalam Mahkamah Jenayah. Prosedur tata tertib bagi kes pegawai yang tertakluk kepada prosiding jenayah adalah di bawah peruntukan peraturan 32 dan 33 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Untuk peraturan 32/4, PBT boleh mengambil tindakan untuk menahan kerja pegawai terbabit mengikut peraturan 44. Dan untuk peraturan 32/5, jika pegawai disabitkan, PBT mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat sama ada pegawai itu merayu atau tidak. PBT juga boleh menggantung pegawai itu daripada menjalankan tugas mulai dari tarikh sabitannya mengikut peraturan 46. Dan untuk peraturan 33, jika pegawai disabitkan atau rayuan terhadap sabitan ditolak, Ketua Jabatan hendaklah menghantar salinan keputusan kepada PBT dan mengesyorkan sama ada pegawai dibuang kerja atau turun pangkat ataupun selain daripada dibuang kerja atau turun pangkat, kemudian ditamatkan perkhidmatan serta tidak dikenakan hukuman. Kemudian saya akan jelaskan berkaitan dengan prosedur bukan dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat mengikut peraturan 27. PBT yang berkenaan hendaklah memberitahu pegawai secara bertulis akan fakta-fakta pelanggaran tata tertib yang dikatakan telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Kemudian PBT perlu memberi peluang kepada pegawai untuk membuat representasi bertulis dalam tempoh tidak kurang daripada 21 dari tarikh penerimaan fakta-fakta tersebut. Seterusnya, PBT akan menimbangkan representasi. Sekiranya pegawai didapati bersalah, pegawai boleh dikenakan hukuman mana-mana satu ataupun lebih hukuman dalam peraturan 38. Kemudian, jika pegawai tidak bersalah, pegawai hendaklah dibebaskan. Seterusnya, prosedur dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat. Mengikut peraturan 28, sekiranya wujud suatu kes prima facie terhadap pegawai, maka PBT hendaklah mengarahkan suatu pernyataan yang mengandungi fakta pelanggaran tata tertib dan dihantarkan kepada pegawai tersebut. Dan pegawai itu hendaklah membuat representasi bertulis dalam tempoh tidak kurang daripada 21 hari dari tarikh penerimaan pertuduhan. Kemudian PBT menimbangkan representasi dan pegawai tidak patut dikenakan hukuman, maka pegawai boleh dikenakan hukuman yang lebih ringan. Namun jika representasi tidak dapat membebaskan pegawai, PBT boleh memutuskan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat pegawai itu. Dan yang terakhir, PBT boleh melantik jawatan kuasa penyiasatan sekiranya kes terhadap pegawai itu mengkehendaki penjelasan lanjut. Justru itu, sebagai penambahbaikan, guru perlulah mengikuti kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan prestasi dari segi pengurusan masa dan hal peribadi. Selain itu, setiap guru perlulah memahami dan meneliti semula kod etika dan peraturan dalam perkhidmatan awam yang telah ditetapkan. Pihak berkuasa juga perlu merancang pelbagai aktiviti seperti ceramah dan seminar bagi memperkuat lagi jati diri seseorang guru. Dan yang terakhir, melalui penguatkuasaan undang-undang demi menjamin kemenjadian dan keselamatan murid. Justru itu, kita sebagai penjawat awam perlulah memastikan budaya kerja yang baik dan positif bagi memastikan falsafah pendidikan kebangsaan dapat dicapai dengan bekerja bersungguh-sungguh dan ikhlas bertanggungjawab terhadap agama dan negara. Di samping itu, kita penjawat awam harus menyumbang kepada pembangunan negara melalui modal insan yang akan kita lahirkan kelak.